Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 pagi. Kita mulakan dengan perkembangan di perkarangan Istana Negara. Kita terus saja bersama wartawan Saiful Aziman Mazlan. Silakan Saiful. Terima kasih Diati di Angkasa Puri. Saudara, dua buah bas khas yang membawa 114 ahli parlimen telah pun tiba dan memasuki pintu masuk Istana Negara pagi tadi. Bas pertama kira-kira 10.45 pagi, manakala bas khas kedua dilihat melalui laluan ini tepat jam 10.42 pagi. Beberapa orang ahli parlimen turut dilihat sempat melambaikan tangan dari dalam bas ke arah petugas media yang berkumpul di luar perkarangan pintu masuk istana ini. Beberapa kenderaan bersenar turut kelihatan, namun begitu identiti mereka tidak dapat dipastikan. Jumlah petugas media yang meningkat mendadak berbanding pagi tadi masih lagi tidak berganjak, meskipun hujarannya telah mula membasahi kawasan ini. Terdahulu pagi tadi, petugas media di sini dapat mendapat sumbangan makanan percuma daripada beberapa pihak yang menderma. Sekian dahulu laporan saya, Saiful Aziman Mazlan, langsung dari Istana Negara. Kami akan bawakan laporan lanjut dalam Bulletin Radio terdekat ini dan melalui saluran berita RTM. Kembali kepada Diati. Baik, terima kasih Saiful. Kita ke perkembangan luar negara. Taliban menyeru anggota tentera Afghanistan menyertainya bagi bersama-sama memelihara keamanan negara tersebut. Ia termasuk sebilangan besar juruterbang bagi mengendalikan pesawat yang dirampas. Ini memandangkan pihaknya tidak memiliki kepakaran tersebut. Pegawai tertinggi Taliban turut menuntut agar 22 pesawat tentera dan 24 helikopter yang mendarat di negara-negara jiran dikembalikan ke Kabul. Tentera Amerika Syarikat boleh berada di Afghanistan melebihi tarikh akhir pengunduran pada 31 Ogos ini. Presiden Joe Biden menegaskan tindakan itu akan diambil jika terdapat keperluan melakukannya. Menerusi wawancara bersama media ABC, Biden menyatakan tentera Amerika akan bertahan sehingga semua rakyatnya dapat dibawa keluar. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mula memindahkan kira-kira 100 kaki tangan keluar dari Afghanistan. Juru cakap PBB Stefan Dujarric memberitahu mereka menghantar pekerja Badan Dunia itu ke Almaty. Tindakan bersifat sementara itu bagi membolehkan PBB terus menyalurkan bantuan kepada rakyat Afghanistan dengan gangguan minimum selain mengurangkan risiko kepada anggota PBB. Tehran dalam perkara itu menyatakan kesediaan bekerjasama dengan China dan Rusia bagi mewujudkan kestabilan dan keamanan di Afghanistan. Presiden Iran Ibrahim Raisi berkata langkah itu juga sebagai usaha untuk pembangunan kemakmuran dan memajukan penduduk. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan keluarganya kini berada di Emiriah Arab Bersatu UAE. Demikian disahkan Kementerian Luar UAE. Beliau sekeluarga mendapat perlindungan kemanusiaan daripada negara Teluk tersebut. Ashraf meninggalkan Kabul Ahad lalu. Amerika Syarikat dijangka akan memulakan suntikan penggalak bermula 20 September depan kepada mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas. Ketua Pakar Bedah Amerika Dr. Vivek Murthy berkata penerima layak mendapat suntikan berkenaan selepas melengkapkan dos kedua vaksin Pfizer atau Moderna selepas 8 bulan. Pihak berkuasa juga menjangkakan penerima vaksin Johnson & Johnson turut memerlukan suntikan ketiga. Ketika ini, vaksin tersebut masih berada dalam penilaian akhir pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika. Kementerian Kesihatan Gambia memberi amaran bahawa virus polio telah berada di negara berkenaan. Menterinya Ahmado Lamin Samateh berkata ia dikesan menerusi sampel yang diambil dari ibu negara Banjul dan kawasan pantai Kotu. Beliau berjanji akan melaksanakan kempen vaksinasi besar-besaran bagi membasmi virus berkenaan. Ia akan mensasarkan semua kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah. Lebih 1,000 orang telah terbunuh sejak junta menggulingkan pemimpin awam Aung San Suu Kyi 6 bulan lalu. Dakwaan itu dibuat setiausaha bersama Persatuan Bantuan Tahanan Politik AAPP Kobogi. Menurutnya, junta tentera bukan sahaja membunuh penduduk, malah turut meragut masa depan dan amalan demokrasi.
Sukan kejohanan tenis ATP Cincinnati Masters, bekas pemain nombor 1 dunia Andy Murray tewas 7-6, 6-3 di pusingan kedua kepada pemain dari Poland. Andy Murray yang mendapat tiket wildcard sebelum ini bergelut dengan kecederaan di pangkal peha. Murray bagaimanapun mengakui dia lebih baik berbanding ketika beraksi di Wimbledon. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.